MCA sedia untuk bergerak sendiri jika rakan komponennya dalam Barisan Nasional mahu membentuk kerjasama politik yang baru, menurut Presidennya Wee Ka Siong. Berucap di Perhimpunan Agung MCA di Kuala Lumpur, Wee membangkitkan betapa PRU lalu telah membawa kepada perubahan dalam Barisan Nasional. Dia juga menekankan pentingnya untuk bekerjasama dengan pemimpin yang betul bagi memulihkan dan memperbaharui BN yang tewas dalam PRU 18 dan bekerjasama dengan Pakatan Harapan seteru lamanya selepas pilihan raya umum lalu. Katanya sejak ditubuhkan, BN telah menjadi model kepada perkongsian kuasa dan kerjasama politik pelbagai kaum. Katanya, namun tidak dapat dinafikan, keputusan PRU 15 telah membawa kepada perubahan halus dalam perhubungan antara parti komponen BN dan semangat konstitusinya telah diuji. Maka MCA telah berganding bahu dengan individu-individu berwawasan dari parti Barisan Nasional yang lain untuk memperbaharui BN dan memulihkan terasnya. Wee menegaskan pentingnya untuk parti-parti komponen untuk bersatu bagi memastikan BN bersedia untuk menghadapi PRU 16 dan kembali ke politik arus perdana. BN tidak boleh selamanya menunggu untuk dibantu dan bergantung kepada pihak lain. Katanya dengan mengandaikan ada parti komponen BN berubah hati dan mahu mencari cinta baru, memilih untuk meninggalkan sekutu yang selama berdekat bersama-sama berdepan cabaran, maka MCA tekad untuk bergantung pada diri sendiri dan bergerak secara bebas walaupun ia bermaksud bermula dari kosong. Mengingatkan perwakilan yang politik adalah seni, mengubah perkara mustahil menjadi tidak mustahil. Wee berkata tiada parti dominan dalam lanskap politik hari ini. Katanya lagi, norma baru politik adalah kerajaan gabungan dengan parti politik mencari sekutu baru. Justru katanya MCA terbuka untuk bekerjasama dengan parti politik yang sederhana dan selari dengan prinsipnya. Namun dia menegaskan tugas segera adalah untuk mengukuhkan MCA, antaranya menerusi pembaharuan, mengangkat pemimpin berbakat dan menambah baik kecergasan organisasi dan menguatkan kemampuan mobilisasi. Katanya kita mesti buktikan bahawa kita adalah sekutu yang berpengaruh dan ada daya tarikan yang boleh menambah nilai kepada rakan dan gabungan politik. Hanya dengan itu, di tengah keadaan yang berubah, kita boleh merampas peluang untuk bangkit semula. Dia juga menggesa agar ahli MCA untuk tidak berputus asa dengan berkata bahawa politik adalah perjalanan yang panjang. Katanya sentiasa bersedia pada setiap masa, sentiasa menjalankan tugas dengan baik, buat yang terbaik untuk manfaat orang ramai. Selagi kita terus berusaha, saat gemilang kita akan tiba nanti dan kita akan dapat mewujudkan kegemilangan untuk parti sekali lagi. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, wakil parti komponen BN tidak hadir pada Perhimpunan Agung Tahunan MCA 2023 di ibu pejabat parti itu di Kuala Lumpur. Bagaimanapun Presiden MCA Wee Ka Siong memberi jaminan tidak ada yang tidak kena dengan ketidakhadiran itu. Jelasnya menjadi tradisi MCA untuk tidak menjemput rakan politik ke Perhimpunan Agungnya apabila ada pemilihan parti. Katanya sama seperti 2018, apabila MCA mengadakan pemilihan, kami akan mengadakan peralihan kepimpinan dan tahun ini tidak berbeza. Jadi kami tidak menjemput parti politik lain tetapi jemputan akan dipanjangkan untuk AGM tahun depan. Wee yang juga ahli Parlimen Air Hitam telah mempertahankan jawatannya untuk penggal kedua selepas menewaskan bekas ahli jawatan kuasa pusat Tan Chong Sen dengan majoriti besar. Presiden MCA itu turut menjelaskan ucapan dasarnya apabila dia dilaporkan berkata parti itu bersedia untuk bergerak sendiri jika parti komponen BN mencari gabungan baru. Ditanya jika dia merujuk kepada UMNO, Wee berkata dia sekadar membuat kenyataan umum. Katanya setiap kali kita dengar pemimpin BN kata kami lebih suka bekerjasama dengan orang lain, kami lebih suka kerjasama dengan orang lain, tidak mengapa. Oleh kerana anda mempunyai niat untuk keluar atau jika ada rancangan untuk meninggalkan BN, maka MCA juga perlu merancang untuk masa depannya sendiri. Kita jelas tentang rancangan MCA. Pertama, kita harus reformasi diri kita. Kedua adalah untuk mengukuhkan BN kerana BN adalah model yang baik. Memitik kesimpulan bahasa Cina, Wee berkata MCA tidak akan duduk dan menunggu mati jika parti komponen BN berhasrat untuk mencari cinta baru. Suasana tegang seketika di Perhimpunan Agung Tahunan MCA apabila seorang perwakilan membangkitkan kemerosotan parti itu di depan Presiden Wee Ka Siong dan barisan pimpinan lain. Perwakilan MCA Puchong Tan Kai Yong berkata tabiat MCA dalam mengelak isu berkaitan masyarakat Cina telah menyebabkan parti itu hilang sokongan dan kini berada dalam keadaan nyawa-nyawa ikat. Dia berkata MCA bukan sahaja telah hilang sokongan orang Cina tetapi turut gagal meraih undi daripada kaum lain. Katanya sejak PRU 2008, MCA dalam keadaan merosot tinggal nyawa-nyawa ikat. Dia berkata antara puncanya adalah ketika cuba meraih sokongan kaum lain, sesetengah pihak dalam MCA melukakan perasaan orang Cina atau mengeluarkan kenyataan yang mengancam hak mereka. Katanya takut hilang undi kaum lain, MCA ada 4 kaedah ketika berdepan isu. Rundingan dalaman, memperkecilkannya, menghindari dan siam istilah Hokian bermaksud mengelak.
dan menggesa MCA untuk melaksanakan pembaharuan dan menunjukkan parti itu sanggup untuk memperjuangkan hak masyarakat Cina. Katanya, saya tidak mahu anak cucu saya hanya melihat MCA di Muzium Negara. MCA tidak boleh gagal ketika generasi kami, jadi saya sangat-sangat memohon para komrad untuk menyokong penuh kepimpinan pusat ke arah pembaharuan dalaman. Dia juga mengeluh MCA telah menjadi parti yang menyertai politik tetapi tidak menyertai pilihan raya. Katanya MCA Selangor di bawah kepimpinan Nga Chong Sik yang meninggal dunia pada 27 Ogos lalu telah membuat persediaan bagi menghadapi pilihan raya negeri. Katanya itu mungkin menjadi pertarungan terakhirnya, mahu memimpin kami dalam pertarungan terakhir untuk membakar jabatan dan berlawan sehingga peluru terakhir. Namun katanya lagi hasrat Ngan tidak dapat dipenuhi selepas kepimpinan MCA memutuskan untuk tidak bertanding dalam PRN walaupun akar umbi di Selangor telah pun bersedia. Katanya sebelum dibunuh parti lain, kita sudah pun angkat bendera putih. Bermakna usaha yang dibuat akar umbi Selangor hanya sia-sia. Komrad sekalian, jika MCA terus mengelak daripada perlawanan dalam PRU akan datang, mendakwa ingin menjadi low profile, lebih baik balik rumah dan tengok TV. Saluran mana tengok RTM kerana pada masa itu kita juga RTM rehat tunggu mati. Dengan nada sarkastik, Tan berkata MCA ada banyak bakat terutama dalam bidang matematik. Dia berkata jenis matematik ini mendakwa prestasi MCA dalam pilihan raya meningkat 100% ketika PRU 15 apabila menang 2 kursi parlimen berbanding 1 kursi parlimen pada PRU 18. Katanya, tapi jenis-jenis ini hanya bercakap separuh benar kerana sebelum pembubaran parlimen, MCA sudah pun ada 2 kursi parlimen di mana kemajuannya, di mana ada 100% ini tidak masuk akal. Lebih-lebih lagi, jenis-jenis ini juga tidak sebut yang walaupun MCA kata ada sejuta ahli, kita hanya menang 2 daripada 222 kursi parlimen, iaitu kurang daripada 1%, memalukan. Dalam jawapan segeranya, Wee dengan tegas menyangkal kritikan yang disuarakan itu. Katanya MCA tidak pernah guna 4 kaedah yang disebutkan. Kita tidak pernah elak sebarang isu, terutama isu besar yang melibatkan prinsip kita. Menurut Wee, ketegasan MCA berpegang dengan pendiriannya dalam isu penting telah menyebabkan bekas Presiden Leo Tong Lai kehilangan undi Melayu dan tewas di kursi Parlimen Pentung pada PRU 14. Merujuk DAP secara tersirat, Wee berkata parti lain sebenarnya mengelak isu. Katanya dalam kamus kita, anda tidak akan jumpa perkataan rundingan dalaman, memperkecilkan, menghindar dan siap. Mungkin hari ini dalam parti-parti yang berkuasa, bila anda bangkitkan janji untuk turunkan harga minyak, anda boleh guna 4 kaedah yang disebut. Bila anda tanya mereka jika mereka mengiktiraf peperiksaan UEC, mereka masih guna 4 kaedah itu. Wee turut mengkritik Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan merujuk kepada Chan Pong Hing dari DAP kerana memperkecilkan isu kenaikan harga daging babi. Katanya jika anda tanya pemimpin parti ini, dia akan bercakap dalam bahasa Siam dan kata Siam. Ini adalah contoh terbaik. PAS kini mengatur langkah untuk mengambil alih kerajaan negeri Perak dan Pahang, kata pengarah pilihan raya parti itu Muhammad Sanusi Makno. Menteri Besar Kedah itu berkata bahawa ini adalah untuk membawa PAS ke tahap seterusnya. Katanya selain dari 4 negeri yang ditadbir PAS, PAS mesti merangka di semua negeri bagaimana nak mengorak langkah ke hadapan untuk sampai ke next level. Untuk PAS menguasai sekurang-kurangnya satu lagi negeri sama ada Perak atau Pahang. Kalau Perak tak dapat, kita pergi tawan Pahang. Kalau dapat dua-dua negeri ini, lagi bagus untuk meningkatkan lagi jumlah kursi PAS di Parlimen dan DUT. PAS kini memerintah negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Pada Ogos, Menteri Besar Perak Sa'arani Muhammad mendakwa terdapat percubaan PN untuk memikat 4 adun kerajaan negeri supaya berpaling tadah dan mengambil alih Perak. Sumber telah terlebih dahulu memaklumkan mengenai percubaan merampas Perak sebelum Sa'arani mengadakan sidang akhbar mengenainya. Mendakwa rancangan serupa juga sedang berjalan di Pahang. Bagaimanapun spekulasi mengatakan Pakatan Pembangkang sedang menunggu untuk melihat keputusan pilihan raya Kecil Pelangai yang diadakan awal bulan ini sebelum mengatur langkah seterusnya. BN menang Pelangai dengan meraih 62.37% undi, tetapi ini tidak mematahkan semangat PN. Selepas pilihan raya Kecil Pelangai, pengerusi PN Muhyiddin Yassin berkata, gabungan politik itu menunjukkan prestasi yang lebih baik pada pilihan raya kecil tersebut berbanding keputusan pada pilihan raya umum ke-15. Sementara itu, Sanusi pada ucapan penggulungannya di Muktamar PAS juga berkata partinya masih menghapus strategi tradisional dan memperbagaikan langkah politiknya untuk menarik sokongan pengundi muda. Pendakwa Islam antarabangsa memuji keberanian dan ketegasan Malaysia, terutama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak gentar berdepan dengan tekanan dalam bentuk ugutan dan teguran kerana konsisten memperjuangkan nasib rakyat Palestin.
Mereka menganggap ketegasan dan keberanian yang ditunjukkan itu sebagai sesuatu yang luar biasa dan wajar dicontohi pemimpin negara lain, khususnya negara Islam di seluruh dunia. Pendakwa Indonesia Al-Habib Hassan Jaafar Assegaf berkata sikap ditunjukkan Perdana Menteri wajar disokong seluruh umat Islam. Malah rakyat Malaysia digesa supaya sama-sama berjuang menyuarakan bantahan terhadap kekejaman Israel ke atas rakyat Palestin. Katanya tindakan pemimpin Malaysia adalah sesuatu yang luar biasa. Malah rakyatnya juga bersatu hati untuk menyuarakan bantahan terhadap Israel yang secara terus menyerang Palestin. Itu satu daripada kekuatan Malaysia kerana doa dipanjatkan itu amat diperlukan oleh rakyat Palestin. Tak perlu takut. Anwar mendedahkan bahawa Malaysia menerima ugutan daripada pemimpin negara Eropah berhubung kelantangan Malaysia memperjuangkan isu Palestin. Perdana Menteri berkata ugutan berkenaan adalah daripada seorang ahli parlimen Eropah yang mengusulkan sekatan terhadap Malaysia. Namun beliau menegaskan Malaysia tidak sekali-kali patah semangat dan tidak akan menghiraukan sebarang ugutan daripada mana-mana pihak agar sekatan dibuat terhadap negara ini. Selasa lalu, Anwar mengakui ada menerima tekanan dari bentuk teguran dan ugutan. Namun, Perdana Menteri menegaskan bahawa beliau bukan individu yang mudah dikawal dan dipengaruhi pihak yang berkenaan. Seorang lagi pendakwa Indonesia, Ali Zainal Abidin Faizal berkata, keberanian ditunjukkan Anwar bukti pemimpin Islam khususnya di rantau ini tidak mudah mengalah dalam mempertahankan umat Islam di Palestin, meskipun dengan ugutan serta teguran keras negara besar. Katanya dalam hal ini, apa yang ditakutkan adalah sekiranya kita mengalah dengan ugutan, saya khawatir kita sendiri akan menerima musibah. Oleh kerana itu, jangan pernah rasa takut untuk saudara kita di Palestin. Mungkin disebabkan perjuangan kita itu, Allah memberikan negara kita aman. Justru jangan takut kerana perkara itu akan muncul di mana-mana jua. Allah mahu melihat adakah kita mampu bertahan atau sebaliknya. Pendakwa tempatan Muhammad Hatta Abdul Rahim Pulau yakin rakyat Malaysia, khususnya umat Islam, akan sentiasa bersama pucuk kepimpinan negara dalam memperjuangkan hak penduduk Palestin. Katanya jika ditanya adakah pemimpin negara perlu takut dengan ancaman barat susulan penyertaan negara kita dalam membela umat Islam di Palestin, saya rasa pemimpin kita tidak perlu risau. Kami di seluruh negara dan bermula di Melaka, insya-Allah akan sentiasa berada di belakang mereka demi untuk saudara kita di Palestin. PAS mendapati kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa dia diancam berikutan kritikannya terhadap kerajaan Israel dalam isu perang di Gaza sebagai pelik malah melucukan. Menurut Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan, Anwar menyatakan ancaman tersebut dalam bentuk kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh ahli parlimen negara-negara Eropah. Katanya marangnya apabila didesak oleh media supaya menjelaskan dakwaan itu, dia enggan berbuat demikian. Sebaliknya berkata kerajaan akan mengeluarkan kenyataan media mengenainya. Pendirian tegas Malaysia menyokong perjuangan rakyat Palestin dan mengkritik Israel sudah diketahui umum dan bukanlah berita baharu. Terdahulu Anwar berkata dia mula menerima tekanan dari Amerika Syarikat, Israel dan Eropah kerana lantang memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Katanya ini saya nak tekankan, saya terima banyak teguran ugutan. Saya sebut kamu salah pilih orang untuk ditekan. Taqiyuddin berkata bekas-bekas Perdana Menteri sama ada Dr. Mahathir Mohamad, Abdullah Ahmad Badawi, Najib Razak, Muhyiddin Yassin maupun Ismail Sabri diketahui sangat lantang dalam isu ini, namun tiada pula mereka dilaporkan diancam. Jelas malah Malaysia juga mempunyai hubungan rasmi dengan kerajaan Palestin dan juga Hamas bawah kepimpinan sebelum ini. Katanya jadi kenapa pula PM Anwar tiba-tiba diancam dan ancaman itu pula adalah dalam bentuk kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh ahli-ahli parlimen. Sekiranya ancaman yang dimaksudkan itu benar-benar wujud dan berlaku, bukankah sebagai ketua kerajaan, langkah wajar yang perlu diambil oleh Perdana Menteri ialah dengan memanggil duta dan wakil negara terbabit bagi menyampaikan bantahan Malaysia terhadapnya, bukan buat kenyataan terbuka tanpa penjelasan. Justru Taqiyuddin menegaskan bahawa PAS percaya kenyataan alam Malaysia begitu bertujuan untuk menonjolkan kehebatan dan kepentingan Perdana Menteri. Katanya lebih malang lagi dakwaan itu dibuat dalam acara yang sepatutnya didedikasikan sepenuhnya kepada perjuangan rakyat Palestin, bukan menunggangnya untuk menunjukkan kehebatan seorang pemimpin. Selain itu, ia juga boleh pula menimbulkan imej tidak positif terhadap negara kerana Perdana Menteri membuat dakwaan rambang dan hayalan sedemikian.